Okey, kita boleh mula. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Harap-harapnya sihat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hari yang lebih besar, Hari Raya yang lebih besar berbanding dengan Hari Raya Idul Fitri, kerana dia digambarkan, diterjemahkan dengan laungan takbir selama 4 hari. Berbanding hanya masa yang begitu terhad tatkala masuk waktu maghrib sampailah ke sebelum solat raya esok hari pada Idul Adha. So itu nak menggambarkan betapa raya Idul Adha ni dia lebih grand, lebih besar berbanding Idul Fitri. Okay. So hari tu kita dah berkenalan dengan tadabbur. Kita bawakan surah Fatihah, kita bawakan surah Yusuf. Surah apa lagi satu kita pergi hari tu? Ingat lagi tak? Dah lupa lah Ustaz, manalah ingat. Kan surah Fatihah, surah Yusuf. So malam ini saya nak adik-adik untuk datangkan satu ayat yang sangat berkesan di hati. Bila baca ayat tu rasa macam dia punya feel lain macam. Kan Quran ini dia ada 114 surah. Sama ada ayat ataupun surah yang tiap kali kita baca ayat tu kita rasa something lah pada ayat ni. Boleh tak kongsikan? Cuba kalau boleh Khadijah dulu. Kongsikan ayat mana yang rasa-rasa saya rasa sukalah pada ayat ni. Walaupun saya tak tahu apa benda dia cakap ni, tapi saya rasa suka. Gitu. Ayat yang mana? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya ni kali pertama saya sertai. So macam kali pertama, minta maaf lah. tak apa. So kalau ayat saya tak ingat nombor ayat tu nombor berapa, tapi satu ayat yang memang bila baca tu rasa sangat terkesan ialah ayat daripada surah Al-Fajr. Ayat yang mana hujung-hujung surah tu, yang ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Tuhan nafsul mutmainnah, sampai ke hujung surah tu lah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey. Surah Fajr. Okey. Tahukah anda bahawa surah Fajr ini dia sangat berkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Surah Fajr adalah antara surah yang sangat berkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Dia sebelum surah Fajr, surah Ghasyiyah, sebelum tu suratul A'la. Nabi SAW sangat kerap baca dua surah ini, suratul A'la dan suratul Ghasyiyah, terutamanya sewaktu hari raya. Sama ada hari raya kurban ataupun hari raya Idul Fitri. Dua surah ni Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Dan lazimnya Nabi akan baca dua surah Al-A'la dan Ghasyiyah sewaktu raya Idul Fitri. Dan 2 bulan selepas Idul Fitri, kita sambut Idul Adha. Maka suratul Fajr
datang selepas 2 surah yang Nabi kerap baca waktu Idul Fitri. So suratul Fajr adalah tentang hari raya, tentang ibadah haji. Basically tentang ibadah haji. Apa maksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Ingat tak maksud dia? Maksud dia wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Okey. So Khadijah dia dah dapat ayat dia. Cuba Aisyah, anda pula ayat apa yang rasa-rasa kalau baca tu rasa deep sangat? Rasa teringat-ingat, terkenang-kenang. Hello Aisyah. Hidup ke tak tu? Atau dia punya internet problem? Okey, Nurul Izzah lah. Nur Izzah. Apa ayat yang rasa sangat connected dengan hati? Ada tak? Dan kita nak tengok malam ni tentang ayat tu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh panggil saya Waalaikumsalam. Izzah. Oh, okey. Okay. Saya pun baru juga masuk kelas ni. Nur Izzah Ulia. Nama anak saya Ulia. Oh, saya jarang dapat dengan nama orang Ulia. Nama anak saya Aisyah Ulia. Oh. Kehidupan yang kehidupan yang mulia. Ulia ni tertinggi ataupun mulia. Okey, ayat mana yang boleh dikongsi? Saya paling suka ayat dalam surah Yusuf. Ayat 86. Surah Yusuf 86. Okey. Ayat tu berbunyi, qala innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Umar pun terkesan dengan ayat ni. Sampai dia menangis terisak-isak sehingga didengari tangisannya tu pada saf ketiga. Bayangkan sahabat sembahyang belakang Umar, orang yang saf ketiga tu dengar dia punya tangisan kerana baca ayat ini. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia menarik dalam surah Yusuf, ayat yang begitu mendalam sebenarnya di pengertian. Okey. Aisyah pula. Kalau belum bersedia, okey tak apa. Okey. Kerana dua orang ni baru saja sertai, sebab kita ada dua grup. Grup yang pertama dia dah melalui pengalaman bagaimana kita nak tadabbur Quran ini, dan tadabbur Quran ini sama ada kita nak tenggelam di dalamnya secara serius ataupun kita sebagai orang awam, macam mana kita nak baca Quran itu dalam bentuk kita ada connection, ada nak kata kalau sesama manusia ni kita kata ada chemistry. Tapi ayat Quran ini dia menjadikan ataupun membetulkan cara kita berfikir. Cara kita berfikir. So tadabbur ni adik-adik, maksud asal dia adalah kata akar dia daripada perkataan dabara ataupun dubura. Dubura ni apa? Hujung sekali. Kalau dalam haiwan tu, dubura ni dipanggil ekor. Ekor paling hujung.
Jadi kalau kita nak kenal sesuatu, kita kena kenal betul-betul sampai ke hujung. Sampai ke hujung. Macam kalau kita nak beli iPhone 12 mini. Kan kita belik depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, tengok apa dalamnya, tengok spesifikasi dia. Lepas tu ada berapa jenis. Ada yang 60 gigabyte, ada yang 128 gigabyte, ada yang 256 memorinya. Berapa lama tahan bateri, kameranya macam mana berfungsi, apa beza mini dengan Pro Max, apa beza mini dengan yang 12 yang biasa. Kita akan kaji luar dalam binatang tu, iPhone tu. So, Quran juga kita perlu datanginya dengan begitu. Kita perlu mengetahuinya dengan kadar ilmu kita luar dalam tentang satu-satu ayat tu. Kerana setiap ayat dia boleh didatangi mengikut sudut pandang si pembaca. Mengikut sudut pandang si pembaca. Contohnya, ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tadi. Kita boleh pandang ayat itu dari sudut Allah yang memanggil. Kan Allah yang memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kan Allah panggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang. So kita boleh melihat bahawa ayat ini Allah memanggil orang-orang yang jiwa dia terbukti tenang. Itu dari sudut pandang depan. Kalau kita tengok dari sisi ya ayyatuha, panggilan itu adalah panggilan yang sangat pelait. Bayangkan Allah penguasa sekalian alam memanggil certain individu dengan panggilan kemuliaan yang tertinggi. Ya ayyatuhan nafsu. Malah Allah bukan panggil ya ayyuhal insan. Tapi an-nafs. An-nafs ni individu. Setiap yang bernafas. Itu daripada tepi. Itu daripada kanan. Daripada kiri. Kita melihat. Selalunya para raja ni, dia ada pegawai-pegawai dia yang menjalankan urusan dia. Contoh kalau raja nak buat, kalau agung nak buat rumah terbuka. Rumah terbuka. Dia ke yang pergi panggil, appear dekat TV, wahai rakyat Malaysia, beta nak buat rumah terbuka, datanglah. Atau setiausaha akhbar dia yang buat kerja tu. Pergi iklankan, pergi deal dengan orang media, setiausaha akhbar. Tapi cuba tengok ayat itu. Allah personally panggil. Berapa tinggi darjat orang yang kena panggil Allah ni? Ui, dahsyat. Dahsyat. Kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian Allah bagi tahu pula ada satu ciri. Orang yang dipanggil ni. Mutmainnah. Mutmainnah ni apa? Tenang. Tenang. Di mana lagi perkataan mutmainnah ni kita pernah dengar? Kat mana? Yang ayat mengingati Allah. Ayat mengingati Allah. Surah Ar-Ra'd tu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Okey. Menarik. Tenang dengan mengingati Allah. Ada tak lagi yang kita pernah dengar tentang itmi'nan, tomak ninah? Ada tak?
Tamakninah satu rukun daripada rukun solat. So, dengan kita memetakan beberapa perkataan yang sama ni, yang hampir sama, yang mempunyai kata akar yang sama, kita boleh relate. Oh, sini jiwa yang tenang. Macam mana nak dapat jiwa yang tenang? Antara lain latihannya adalah dengan tamakninah dalam solat. Kenapa Allah sebut tentang jiwa yang tenang? Kena relate pula dengan ayat pertama, kedua, ketiga. Kan tadi saya mulakan suratul Fajar, dia punya kaitan rapat dengan ibadah haji. Tuan-tuan, adik-adik cuba tanya orang-orang yang pernah melakukan ibadah haji. Dia berhadapan bukan dengan perangai orang Melayu sahaja yang sama-sama pergi. Dia berhadapan dengan perangai seluruh jenis manusia. Kalau berkumpul 4 juta orang di situ, dia menemui at least ratusan bentuk perangai manusia. Jiwa boleh tenang ke? Kan dengan orang Afrikanya, perangai semacam orang Turkinya, orang daripada Sudannya, kita nampak ibadah orang pelbagai, hati boleh tak jadi tenang. Dengan kita tawaf kena pijak kaki, boleh ke jadi tenang? Terutamanya sewaktu melaksanakan ibadah haji. Waktu bermalam di Muzdalifah, kemudian wukuf di Arafah, kemah duduk dengan sangat ramai bersempit-sempit. Bolehkah hati jadi tenang? So maksudnya bila kita berjaya memahami kehendak ibadah haji, terutamanya ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima suratul Fajar, tuntutan ibadah haji itu, bagaimana hati boleh tenang, maka di hujung siri surah Fajar, Allah panggil hati-hati yang tenang itu. Itu kita melihat satu ayat dari beberapa sudut pandang. Itu contohlah, itu contoh. Sebab tu tadabbur ini ada peringkat para mufassirin yang perlu melihat ayat itu dalam pelbagai konteks, dan satu lagi dari sudut orang awam macam kita. Daripada ayat itu kita rujuk kepada tafsir, kita rujuk kepada terjemahan, bagaimana ayat ini boleh memandu kita. Sebab tu at least kalau adik-adik berkesempatan, cuba tambah vocabulary bahasa Arab. Cuba tambah vocabulary bahasa Arab. Sedikit sebanyak dia akan membantu tatkala kita baca Quran. Okey. Katakanlah ayat yang kita pilih adalah tadi suratul Fajr. Nanti kita pergi ke surah Yusuf. Ayat yang dipilih oleh Nur Izzah. Oleh Izzah. So diucapkan juga selamat datang kepada Hadi, Adibah dan Jamilah. Tadi kita mulakan dengan ayat apa yang memberi kesan di hati. Nanti saya akan tanya, korang fikir-fikirkan dulu apa ayat dalam Quran yang korang bila baca tu membawa berbekas ataupun berkesan di hati. So saya nak bawakan dulu surah Fajar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saya nak tanya Khadijah, bila Allah memanggil, kita ada buat sesuatu tak? Sama ada kita sahut panggilan tu atau kita sebut minta dipanggil. Ada tak? Ada tak kita kata, ya Allah panggillah aku. Ya Allah panggillah aku.
Dia Ada tak? tak Tak ada, tak perasan. tak perasan. Atau tak pernah lah ustaz saya minta Allah panggil saya. Selalunya kita yang panggil Allah kan. Selalunya kita yang panggil Allah, betul, betul. Ataupun okey, katakanlah kalau saya panggil, kalau mak bapak kita panggil kan. Dia panggil Sam, tu nama panggilan saya kat rumah. Sam, so apa yang perlu saya buat? Sahutlah panggilan tu. Sahut panggilan. Bila Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, macam mana cara kita sahut? Kan? Logiknya bila Allah panggil, kita mesti ada sahutan tu. Dan okey, apa yang dilaungkan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji? Labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud dia tu? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Apa maksud dia? Tak pasti. Okey, kalau mak kita panggil, Dija, mari sini. You punya respon apa? Ya mak, saya datang. Labbaik Allah tu maksud dia, wahai Allah, kami datang. So bila orang buat haji ni, duk panggil labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang, ya Allah kami datang, labbaik la syarika lak labbaik, kami datang tanpa melakukan kesyirikan, la syarika lak labbaik, engkau tiada sekutu bagimu kan. So bila kita menyahut, kita seolah-olah sedang menyahut panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kami datang ya Allah, kami datang. Suatu surah Fajar ni dia punya korelasi, dia punya hubungan dengan haji sangat luar biasa. Dan dalam surah Fajar juga ada disentuh tentang harta. Tentang harta. Pada ayat keberapa? Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ayat tentang 15. Harta, ayat 15. So apa guna harta pada kita? Apa yang berlaku untuk laksanakan ibadah haji? Kita kena berbelanja dengan belanja yang besar. Tinggalkan harta kita di sini. So ada orang merasakan harta yang dia ada, kemuliaan yang dia ada itu adalah milik dia. Allah kurniakan dan menjadi hak dia. Ikut suka dia nak belanja macam mana. So antara ujian kepada harta, boleh tak kita salurkan harta tu untuk tujuan ketaatan pada Allah. Sudut pandang pertama. Yang kedua, tak cukup ustaz nak pergi ke buat haji. Plus kita ada kuota. Dan saya baru daftar tahun lepas dengan tabung haji. Kan 2040 tu nanti baru saya punya turn. So sementara tak boleh pergi haji, apa kita buat dengan duit kita? Simpan. Bila masuk musim haji, apa tuntutannya? Korban. Sembelih korban. Tapi kita tidak memilih begitu. iPhone 12 boleh beli. Tapi untuk sembelih korban, nanti dululah, dia sunat muakkad je. Sebab bagi dia, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Bila Allah bagi dia kata Allah memuliakanku. So ini harta aku terpulang pada aku, macam mana aku nak urus. Nampak tak suratul Fajar, cerminan dia kepada ibadah haji itu sangat kuat.
sangat kuat. Malah teguran-teguran tentang orang susah, memakan harta dengan cara yang salah, kan selepas daripada ayat 15 tu, wala tahuddu ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kita suka mengumpul harta. Itu semua terkandung dalam intipati untuk melaksanakan haji. So, kalaulah kita boleh relate, kita dapat idea awal. Okey, surah Fajr Ustaz kata dia ada kaitan dengan haji. Maka cuba kita bina jambatan daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ayat ke-30, semuanya relate dengan ibadah haji. Bina dulu jambatan tu. Oh, kenapa Allah sebut tentang kaum Ad? Kenapa tentang kaum Samud? Kan ada 3 kaum, Ad, Samud dan Fir'aun. Kemudian Allah kata tentang mereka diberi azab secara tiba-tiba. Kan fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Yang ni nanti bila baca tafsir, kita tengok dia punya kronologi, maka kita dapati Allah datangkan contoh kaum yang tidak ataupun yang gagal menjadikan hati dia tenang. Kita kalau hati tak tenang, kita ada tendensi untuk melakukan perkara yang melampau. Kan? Tak apa, tak payah buka kamera, tak apa, saya okey je. Biar Dijah dia melayan saya malam ni. Kan, bila hati tak tenang, kita ada potensi untuk buat benda yang tak patut. Tapi bila hati tenang, kita akan rasa selesa. So saya tak nak berlama-lama pada suratul Fajr. Dia surah yang sangat menakjubkan, sangat menarik. So bila kita sudah jatuh cinta pada satu ayat tu, might as well kita baca keseluruhan surah untuk dapatkan gambaran awal. Saya sarankan, boleh. Nak interrupt boleh, tak ada masalah. Saya sarankan kalau adik-adik boleh cuba berjinak-jinak cari buku Ustaz Syari. Kompas 114 itu sangat membantu untuk kita berkenalan dengan dunia tadabbur. Ustaz Syari sudah pun membuat sinopsis 114 surah. So kalau ayat itu dalam surah Fajr, baca tentang surah Fajr. Apa sebenarnya latar belakang surah ini? Nanti bila kita sudah kenal, dia akan timbul rasa cinta. Okay, next. Izzah. Ayat dia dalam surah Yusuf, ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Latar belakang ayat ini, waktu tu Nabi Yaqub dengar berita terkini anak yang dihantar ke Mesir tidak semuanya dapat kembali. Terutamanya anak dia yang paling bungsu, Bunyamin, ditahan oleh pemerintah Mesir. Setelah diterangkan kepada anak dia, maka ayah dia kata fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar lebih indah. Lalu dia bermunajat pada Allah. Ini adalah bukan pengakuan, aduan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Aduan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata innama ashku bathi wa huzni. Sesungguhnya aku mengadu bathi wa huzni.
Basi ni susah. Juga duka cita. Huzni pun susah dan duka cita. Ada dua perkataan yang sama maksud. Satu basi, satu huzni. Susah dan duka cita, susah dan duka cita. Ilallah, aku mengadu kesusahan dan kedukaanku pada Allah. Itu part pertama. Part kedua, dia kata, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu, aku dapat wahyu daripada Allah tentang apa yang kamu tak tahu. Ini dia cakap dengan anak dia. Aku tahu daripada Allah, ayat 86. Surah Yusuf ayat 86. Aku tahu daripada Allah apa yang korang tak tahu. So, dalam ayat ni dia ada dua part. First part dia mengadu pada Allah. Second part dia bagi tahu realiti, aku tahu daripada Allah tentang apa yang korang tak tahu. Soalannya, kenapa dua kali basi dan huzni? Kenapa perlu dua kali sebut tentang susah? Aku mengadu kesusahan dan kesusahanku pada Allah. Why? Kan? Memadai cakap satu kali je. Oh, rupanya basi adalah kesusahan, kegusaran yang lampau. Huzni yang terkini. So kesedihan dia ni, ada kesedihan yang lama dulu masih belum padam, masih lagi ada di hati rasa sedih. Dan sekarang ada kesedihan baru pula. Basi wa huzni. Satu dia sedih tentang Nabi Yusuf, kesedihan yang lama. Dan satu lagi kesedihan yang baru, kehilangan Bunyamin. So, bila kita dapat maklumat tu, kita akan ada persoalan baru. Nabi Yaqub, dia tidak redha ke terhadap hilangnya Yusuf? Kan? Sampai kesudah dia masih bersedih. Takkan dia tak terima ketentuan Allah? So, rupanya kita belajar satu realiti penting. Allah tidak marah untuk kita bersedih. Menangislah kerana bersedih. Nabi Yaqub menangis sampai buta mata. Sampai putih mata. So, menangis kerana kesedihan itu bukan bermaksud dia tidak sabar. Tapi kerana dia sedih, maka luahkanlah perasaan sedih itu. Jangan malu untuk bernangis. Jangan malu untuk nak menangis. So, rupanya kenangan sedih lampau itu dia masih bawa sampailah ke saat Bunyamin hilang. Ustaz, Ya. saya nak tanya, adakah tu sama macam kita meratapi macam meratapi kematian? Bukankah kalau meratapi kematian kita ditegah ataupun dilarang? Betul, betul. Okey. Macam Meratapi kematian. Okey, saya cuba jawab yang part meratapi. Bila sebut meratapi, dia ada set of perbuatan yang kita buat. Kita bukan sekadar menangis. Mulut kita akan mengeluarkan perkataan yang tak patut. Kan? Kita menyalahkan orang, ni semua kau punya pasal. Sampai ke tahap kita menyalahkan Tuhan. Malah bukan saja mulut mengeluarkan perkataan yang tak patut, tangan memukul-mukul dengan perlakuan. Dan saya tidak rasa Nabi Yaqub begitu. Dia menangis. Malah dengan kesedihan itu menjadikan modal untuk dia mengadu pada Allah. Dia tak kata, ya Allah, kembalikan anak aku. Ya Allah, dia tak kata, aku tak redha pun.
tentang anakku hilang. Tak. Dia cuma kata, ya Allah, aku mengadu padamu. Mengadu. Oh, rupanya bila hati kita tengah dicengkam dengan kesedihan, antara tindakan yang amat patut kita buat, amat wajar adalah mengadu pada Allah. Dia bukannya menyalahkan Tuhan, tapi mengadu, ya Allah, aku sedih. Aku sedih, ya Allah, aku kehilangan anak, aku nak mengadu pada Engkau. Beza, sama macam doa Nabi Ayub. Anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Aku disentuh penyakit, aku disentuh mudarat. Engkau yang Maha Pengasih. Dia tak kata, ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Tidak. Dia cuma kata, aku sakit, ya Allah. Kan mengadu, macam kita mengadu pada mak, orang sedih lah mak. Dan kita tahu, kadang mak kita pun tak boleh nak buat apa. Time-time waktu COVID macam ni, ramai orang yang kehilangan orang tercinta. Yang terbaru, anak 8 orang sekelip mata menjadi yatim piatu. Mak bapak dia meninggal macam tu je. So, bagi anak-anak yang kehilangan mak bapak serentak macam ni, dia nak mengadu pada siapa? So, datanglah ayat ini. Allah didik kita. Nabi sendiri membuat aduan, mengadu. Memberitahu, ashku basi wa huzni. So, ini antara ayat favorit saya bila saya sedih dan saya duduk, ya Allah, aku nak mengadu. Kita mengadulah. Bagi tahu seolah-olah macam mana? Kadang kita mengadu ni dengan BFF kita. Kawan paling rapat. Kan kita luahkan, sesi meluahkan. Cuba kita buat sesi meluahkan tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tengok Nabi Yaqub, sesi luahan dia tu, benda yang lama tu disebut lagi. Ini menjadi panduan kepada wanita misal kata. Kan wanita ni dia Allah beri dia keunikan, dia boleh ingat secara terperinci perkara-perkara yang dia tak suka. Detail. Kan? So, apa kata kalau kita luahkan tu ilallah, kepada Allah. Tak ada respon lah Ustaz. Ya ke? Kita tak pernah try pun. Cuba. Cuba try. Cuba. Inilah antara panduan ayat 86 surah Yusuf. Dekat, sangat dekat dengan kita. Yang kita punya kehidupan ni turun naik. Mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So itu antara bentuk kita nak dapat sesuatu daripada ayat-ayat Quran ini. Apa yang saya nak bagi peringatan kepada adik-adik. Pertamanya, bila kita berhadapan dengan Quran, dan bila kita membaca Quran, kita akan berjumpa dengan ayat-ayat yang kadang-kala menimbulkan pertanyaan. Saya nak kita membetulkan sikap kita bila bertemu dengan Quran. Bentuk pertanyaan yang macam mana yang sepatutnya kita wujudkan dalam fikiran. Bentuk pertanyaan macam mana? Contoh macam ni kan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yaqub ni dia tak redha ke pada Allah? Itu kan bentuk pertanyaan. Tapi bagaimana kita proses maklumat tu sehingga terkeluar soalan tu? Sebarang perkara yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, kita perlu meletakkan mereka di tempat paling atas. Maksum. Walaupun
kita rasa macam ayat ni dia macam kritik Nabi. Macam tu. Tapi letakkan dulu mereka pada tahap paling maksum. So, soalan paling penting yang kita perlu ingat sewaktu berdepan dengan Quran adalah apa panduan yang aku boleh dapat dari ayat ni. Abaikan dulu soalan yang lain. Soalan yang pertama yang perlu kita semat sewaktu berhadapan dengan ayat Quran adalah apa panduan yang aku boleh dapat dari ayat ini. Ini bukan proses garpu talah. Tak. Kita mohon pada Allah, ya Allah, apa panduan yang aku boleh dapat dari ayat ini? Maka kita pun baca. Dan perasan tak dekat hujung setiap ayat tu dia ada tanda bulat. Kan kalau saya boleh share, saya play screen. Macam mana nak share tu? Boleh kan? Boleh share kan? Tak berdosa kan? Boleh share, Ustaz. Okey. Katalah kita buka ayat 86. Surah Yusuf ni. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kan dekat sini ada bulat. Ma la ta'lamun. Ni tanda apa ni? Tajwid paling asas. Ni tanda apa ni? Wakaf. Tanda wakaf. Okey. Wakaf ni artinya apa? Berhenti. Okey. So bila kita baca satu ayat sampai kepada wakaf, apa perlu kita buat? Berhenti, kan? Kita berhenti. Selepas berhenti kita buat apa? Entahlah Ustaz. Saya nak baca je ayat selepasnya. Tapi kita boleh mengambil keputusan bila kita berhenti, aku nak lalui semula jalan yang tadi. Aku nak lalui balik ayat ni daripada awal. Selagi aku tak faham, selagi tu aku tak akan move forward. Kita baru saja melalui hari Arafah. Selain daripada dikenali sebagai hari Arafah, apa yang ada dalam hari Arafah tu? Ibadah apa? Ibadah wukuf. Yang dekat sini wakaf. Yang dekat hari Arafah tu ibadah wukuf. So wukuf maksudnya apa? Berhenti di situ walau sebentar. Kenapa Allah jadikan berhenti di satu tempat sebagai ibadah? Sampai ke tahap kalau tak berhenti kat situ, tak sah haji. Dahsyat tak? Oh, rupanya berhenti ni nilai besar dalam Quran. Berhenti. Kita pergi hidup ni, kita nak laju, nak cepat, nak move forward. Jarang sekali kita berhenti dan cuba retrace balik. Ada tak yang aku kurang, yang aku perlu perbaiki, yang aku perlu perbetulkan, yang aku perlu luruskan, yang aku perlu taubat, yang aku perlu istighfar. Masih silam. Sewaktu wukuf di Arafah, Allah bagi daripada zuhur sampailah terbenam matahari maghrib. Masa untuk muhasabah. Katakan kita pergi haji umur 40 tahun. Sepanjang 40 tahun hidup ni, apa yang dah kita buat? Tu hebatnya wukuf ataupun wakaf ni, berhenti. Nah, itu tadabbur yang sangat indah. Menjadikan kita tidak terburu-buru untuk menghabiskan.
Okay, next. Kalau ada yang lain nak share ayat apa yang memberikan impak kepada hati. Tadi Khadijah dah bagi ayat suratul Fajr. Adibah pula boleh? Kalau bagi saya, satu ayat favourite saya mungkin Rahman dah pernah dengar ayat ni. Itu daripada surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang membawa ayat popular tu. Okay. Itulah ayat yang popular, orang dah biasa. Tapi maksud ayat tu dia memberi impak yang besar pada diri saya. Sebab dia macam kadang kita selalu leka kan dengan dunia, kita selalu leka dengan semua nikmat sampai yang Allah bagi kat kita, sampai selalu kita mempersoalkan walaupun hujan tu datang kecil je kat kita, tapi kita selalu mempersoalkan macam hujan tu besar sangat. Macam tu lah. So dia, bila saya balik kepada surah tu, dia memang kepada ayat tu, so dia memang memberi kesan lah kepada diri saya. Sebab ya banyak lagi nikmat lain, tapi kita selalu pandang yang sikit tu. Itulah. Okay. Berapa kali disebut dalam surah Ar-Rahman ayat tu? Ingat tak? Pernah kira tak? Berapa kali Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? 32 kali. 32 kali. Adibah masih belajar? Masih belajar. Khadijah masih belajar? Izzah juga belajar? Ustaz, betul. Masih belajar lah. Apa? Ustaz? Masih belajar. Masih belajar lah. Hairul, Hadi. Masih lagi belajar, Ustaz. Dekat UPM. Alhamdulillah, okey. So, sepanjang belajar ni, kita bertemu dengan pensyarah. So, bila pensyarah menerangkan pada kita, katalah kelas sejam, kuliah sejam. Dia terangkan panjang lebar, di hujung sesi kita angkat tangan. Sir, tak faham lah sir. Yang mana satu korang tak faham? Daripada awal sir, tak faham. Satu kelas pula kata, tak faham sir, daripada awal. Okeylah, sir pun terangkan semula, daripada awal. Habis dah 2 jam. Okey, kelas macam mana? Faham tak? Tak boleh lah sir. Pun tak dapat tangkap juga. Okeylah, tak apalah. Kerana saya sungguh-sungguh nak bagi faham. Waktu rehat hari ini, siapa yang nak, jom saya buat kelas tambahan. So dia pun buat coaching one to one kepada setiap pelajar. Dan bila habis sesi, sir, tak faham sir. Kalau masih tak faham, jom ikut saya balik ke rumah. Malam ni saya terangkan lagi sekali. Sampai rumah, makan sama-sama, sama-sama masak. Dia terangkan sampai ke hujung. Dia dah terangkan berapa kali dah? 3, 4, 5, 6, 7 kali. Pelajar masih kata, sir, saya tak faham lah sir. So, kalau ikut logik, betul tak faham ke? Atau saja-saja kata, sir, tak faham? Sir, saya tak faham. Sir, saya tidak faham. Dia memang tak faham ke atau saja nak main-main? Ada pelajar yang betul tak faham dan dia berusaha untuk faham. Tapi ada pelajar yang jenis suka gurau kasar. Faham? Dekat ujung tak. Pensyarah pun ulang lagi sekali. Surah ini, surah Ar-Rahman, turun sebelum hijrah. Turun sebelum hijrah. Dan bila turun sebelum hijrah,
dia bermaksud Nabi sudah bersama dengan orang Arab lebih daripada 13 tahun. Kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. So berada di hujung-hujung ni, Allah sudah pun menurunkan multiple surah kepada orang Arab ni, kafir Quraisy. Bukan satu surah, bukan dua surah, 83 surah Makkiyah sudah pun turun kepada mereka. As if seorang pensyarah sudah pun memberi 83 subjek menerangkan 83 contoh terhadap subjek Allah Maha Esa. Tu. 83 contoh berbeza, surah berbeza. Bayangkan dah 83 kali turun, mereka tetap tak nak beriman. Kau rasa? Sebab tu surah ini, surah Ar-Rahman, surah yang di penghujung Mekah, Allah turunkan dalam bentuk begini. Turunkan dalam bentuk seorang guru yang nak memahamkan anak murid. Nikmat mana lagi yang kau tak bersyukur? Nikmat mana lagi yang kau tak ingat? Nikmat mana lagi? Aku dah bentangkan nikmatku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau kita ambil contoh pensyarah tadi, kan minta dia terangkan sekali, minta dia ulangkan kali kedua, dia ulang. Minta dia ulang kali ketiga, dia ulang. Cuba minta dia ulang kali keempat, dia ulang tak? Lagi sekali, Zah? Atau Adibah, cuba ulang balik soalan tadi. Ustaz ni tak dengar ke? Bila dia baca soalan tu, Adibah, cuba ulang balik soalan tadi. Kalau kita, berapa kali pengulangan yang kita sanggup untuk ulang? Saya ada anak kecil, umur 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang darjah 4. Dia ulang soalan 2 kali, 3 kali, saya dah rasa irritated dah. Dia ni tak dengar ke? Paling kerap, kalau dia lepas mandi, tak sidai towel. Banyak kali dah dia dibagi tahu, sidai towel pun tak nak sidai. Itu waktu mula-mula lah. Tapi sekarang ni saya guna pendekatan baru. Semua orang beriman kan? Orang beriman jaga kebersihan. So dia dengan rela hati ambil towel dan pergi sidai. So rupanya ada impak kalau kita panggil orang lain, orang beriman. Sebab tu Allah kerap panggil, Ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran. Tu saya, saya cuba je dengan anak-anak. Wahai orang beriman, hai anak-anak yang beriman. Dia akan lebih menusuk dalam hati. Itu cerita lain. Okay. So, kita kalau ulang, paling kuat 3 kali, 4 kali. Lepas tu kita dah fed up dah. Marah. Cuba tengok surah Ar-Rahman. Makin Allah ulang, dekat hujung Allah makin cerita tentang syurga. Ni 32 kali ulang tau. Makin hujung Allah cerita nikmat syurga. Allah bagi nikmat yang ni. Nikmat mana lagi yang kau nak dustakan? Kami bagi pula nikmat ni. Nikmat mana lagi yang kau nak dustakan? Kami upgrade pula syurga. Nikmat mana lagi kau nak dustakan? Seolah-olah makin Allah ulang, makin besar kasih sayang. Makin besar kurnia. Wow. So itu bentuk tadabbur yang kita perlu perhati. Bukan hanya satu ayat, tetapi kita perlu lihat keseluruhan surah. Bagaimana surah itu berkembang. Allah mulakan surah Ar-Rahman dengan rasa cinta. Cerita tentang penciptaan alam, tentang makhluk dia.
Allah cerita tentang apa berlaku dekat padang mahsyar. Allah cerita tentang neraka. Kemudian Allah cerita tentang syurga. Kemudian Allah cerita tentang syurga yang lebih tinggi dari syurga pertama. So tadabbur. Ada masanya kita melihat satu ayat. Ada masanya untuk lebih faham tentang ayat tu, kita kena lihat keseluruhan surah. Sebab tu kadang kalau kita dengar dakwaan-dakwaan orang yang tak setuju dengan Islam. Dia kata Islam ni agama ganas. Maka dibawalah satu ayat Quran yang menyokong dakwaan dia. So kita dalam pada kita tengok ayat tu, betul lah kan. Bunuhlah mereka di mana saja mereka berada. Faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati mereka berada. Ganas betul ayat ni. Tapi perlu diingat, tengok ayat sebelum. Tengok pula ayat selepas. Tengok pula keseluruhan konteks ayat tu. Rupanya Nabi tengah cerita tentang apa respon orang-orang Mekah, orang-orang muhajir yang dihalau daripada Mekah setelah mereka dihalau dan ada ancaman daripada Mekah. So dia kena retaliate. Kan, tindak balas. Sekarang mereka sudah menjadi negara berdaulat. Berbeza dengan sewaktu mereka berada di Mekah. Bila berada di Madinah, mereka menjadi negara berdaulat. Orang nak serang negara kita, takkan kita duduk saja. Kena ada tindak balas. Tu kena tengok konteks ayat yang lebih besar. So Quran ini, dia macam mana? Kita boleh masuk dari pelbagai pintu supaya kita boleh melihat dia punya sesuatu yang sangat menakjubkan yang terhasil daripadanya. Okey. So Adibah boleh mula melihat surah ayat itu dengan lebih besar. Selepas daripada ini, saya yakin Adibah bukan sekadar tumpu pada ayat itu, tetapi melihat keseluruhan surah Ar-Rahman dan jatuh cinta pada surah Ar-Rahman. Terutamanya kalau saya personally, saya suka ayat ayat ke-30. 30 bukan. 43, 44. Saya suka dua ayat tu. Surah Ar-Rahman 43-44. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka Jahannam yang orang-orang berdosa tu mendustakan. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Orang-orang yang mujrim ni, penjenayah ni akan tawaf antara tempat bakaran, tempat panggang dan tempat rebus. Tempat rebusan. Bayangkan Allah sebut secara jelas tentang hukuman berat dan sangat grafik. Ialah tempat panggang dan tempat rebusan. Kan boleh bayangkan. Dan ayat tu disebut dalam surah yang namanya Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Yang maha penyayang, yang maha pengasih, sang pencinta. Macam mana surah tentang ayat-ayat cinta ada cerita pasal bakar api neraka? Nampak tak macam, tak kena ni. Sangat kontra. Rupanya pada ayat 46, Allah kata apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Engkau baca dua ayat tu, kau rasa takut tak? Takut. Kena bakar, kena rebus, kena bakar, kena rebus. Bertawaf.
Bakar, rebus, bakar, rebus, bakar, rebus. Takut tak? Takut. Waliman khafa maqama rabbih. Maka siapa yang takut tatkala dia sedang berdiri sembahyang depan Tuhan, baca ayat ni, dia rasa takut, tak nak kena bakar. Dia takut. Kerana dia takut tu, dia dapat 2 syurga. Hui, itu saya tak tahu nak sebut level cinta macam mana. Adibah, kalau you berkuasa untuk bagi orang syurga, apa prasyarat you nak bagi? Oh, dia kena buat begini, dia kena patuh begini, dia kena buat begini baru aku bagi. Allah kata, kau takut, aku bagi kau 2. Cukup sekadar takut, Allah bagi 2. Hui, itu cinta luar biasa. Itu cinta luar biasa. Wah. Hui, dahsyat. Dahsyat. Dah lah, tak payah lama-lama kat situ. Next, Hadi. Okey, Hadi. Ayat apa? Dalam banyak-banyak ayat Quran, ayat apa yang mensangkam, mencengkam jiwa? Allah, terlalu banyak ni Ustaz nak kata mencengkam jiwa kan. Tapi yang selalu saya rasa mungkin, saya tak tahu lah, mungkin klise kot. Surah Al-Baqarah, yang mana boleh jadi satu perkara itu baik bagi kamu. Satu perkara yang kamu suka tu mungkin Allah wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya. Tu antara banyak-banyak lah. Tapi saya nak kata, saya rasa ada banyak yang mencengkam juga, tapi ini salah satu yang dekat lah dengan kehidupan kita kan, terutamanya orang muda. Ada benda-benda yang kita rasa, kenapa aku tak dapat benda ni kan, aku nak benda ni tapi aku tak dapat. Orang lain boleh dapat, aku tak boleh dapat. Tapi Allah ingatkan kita, mungkin benda tu bagi kamu baik, tapi sebenarnya tak baik buat kamu. So ada benda yang kita rasa, kenapa aku dapat macam ni, tapi in the end-nya kita tahu, oh Allah, ini rupanya hikmahnya. Macam tu, wallahu a'lam. Ayat 216 surah Baqarah. Al-Baqarah. 216. Macam salah pula ni. 216 ke? Oh. Yes, betul. Ayat 216 surah Baqarah. Okey. Apa yang menarik ayat ni adalah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Keseluruhan ayat ni adalah perintah untuk berperang. Perintah untuk berperang. Adibah suka berperang? Tak suka? Hadijah? Saya pencinta Ustaz, pencinta keamanan, mana suka berperang. Izzah suka berperang? Kalau suka kasih anggut 1 kali, kalau tak suka kasih ring 1 kali. Semua orang tak suka berperang. Kan tak suka kan? So dan ayat ini datang pula sewaktu pasca perang Badar. Terutamanya bagi penduduk Madinah. Penduduk Madinah, dia dapat Islam dalam bentuk Islam ni aman, sejahtera, Islam taslim, engkau Islam dan engkau selamat. So kalau aku dah Islam dan aku selamat, kenapa perlu berperang? Kan? Itu juga antara perbezaan persepsi sewaktu turunnya surah Muhammad. Juga surah itu turun sebelum perang Badar. Persediaan menuju perang Badar. Tapi basically bila Allah kata kamu diwajibkan berperang, sedang peperangan itu adalah perkara yang kamu benci. Allah tahu benda tu dibenci, tapi Allah suruh juga.
Kan? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kamu diwajibkan berperang, sedangkan peperangan itu kamu benci. Allah tahu. Tapi Allah suruh juga. Allah suruh juga. Okey. So, ayat ini, sudut pandang pertama tadi, Hadi kata, kita suka, tapi boleh jadi dia tak baik untuk kita. Kita tak suka, boleh jadi dia baik untuk kita. Itu sudut pandang kita tengok sekali imbas. Sudut pandang kedua. Allah kata kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kamu berperang. Siapa yang wajibkan? Allah. Allah mewajibkan benda yang manusia tak suka. Okey? Ayat ini mengajar kita satu realiti. Dekat ujung tu Allah kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengajar kita satu realiti. Tak pernah dalam satu saat kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala menentukan perkara yang tak baik untuk kita. Tak pernah. Macam tadi kita baca surah Ar-Rahman, Allah datangkan rasa takut dan Allah bagi kita dua syurga. Allah nak setiap kebaikan diberi kepada kita. Allah punya sayang manusia ni. Allah tidak akan menetapkan benda tak baik untuk manusia. The problem is kita yang salah pilih. Punyalah Allah nak memberikan kita benda baik, sehingga kan penanda arasnya adalah Allah wajibkan atas diri dia untuk bagi hidayah. Wa inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajipan atas kami untuk bagi hidayah. Allah wajibkan diri dia untuk bagi hidayah. Punya dia nak manusia ni penuh dengan kebaikan. Cumanya bila jentera Allah bertindak, apa yang berlaku tu persepsi kita nampak tak baik, sedangkan itu baik untuk kita. Allah sebut kat ujung, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Pernah tak kita dengar perkataan ini di mana-mana? Allah tahu, kamu tak tahu. Allah tahu, kamu tak tahu. Pernah dengar tak tentang apa? Cerita ke apa ke? Allah tahu, kamu tak tahu. Allah tahu, kamu tak tahu. Ada tak? Cuma tengok balik cerita malaikat yang bertanya tentang Adam. Perkataan sama Allah guna. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. So bentuk tadabbur seterusnya adalah kita mengaitkan satu ayat dan satu ayat yang lain. Similarity. Terutamanya bila ada frasa-frasa yang hampir sama. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sana dia cerita pasal malaikat. Malaikat pun tak tahu. Allah tahu. Malaikat jalankan je arahan. Allah tahu. So, tadi sudut pandang pertama kita melihat garis kasar ayat itu. Sudut pandang kedua, kita meyakini Allah takkan sekali-kali buat sesuatu yang tak baik untuk kita. Melainkan semua baik belaka. Hatta kematian sekalipun. Itulah paling baik untuk kita. Kalau kita tak mati sekarang, boleh jadi dengan panjang umur, kita jadi makin derhaka. Who knows? Kan?
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebab tu antara sudut pandang ketiga pula bila kita berinteraksi dengan manusia lain. Okay? Berinteraksi dengan manusia lain. Katalah saya dengan Hadi. Kan? Saya janji dengan Hadi, Di, jom kita lepak Alamanda. Saya pergi dunia ni Alamanda je lah. Korang mungkin pergi ke IOI, ialah bangunan besar-besar macam tu, malas nak jalan. Alamanda je lah. So jom lepak dekat Alamanda. Pukul berapa Ustaz? Terjumpa lepas Zuhur lah. Pukul 2. Hadi pun sampai 1.50. Kat mana? Kat McD. Janji pukul 2 dia sampai 1.50. Dia punya tunggu sampai 4.50. Saya tak sampai-sampai. Tapi biasanya setengah jam tak sampai dia belah dah. Tapi ni punyalah dia tunggu 4.50 tak sampai-sampai. Call tak dapat, WhatsApp tak berjawab, tak blue tick. Apa yang patut Hadi rasa berdasarkan ayat ni? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ibnu Taimiyah mengajar kita sudut pandang ini. Dia kata kalau kau nampak kesilapan orang beriman, kesilapan rakanmu, tolong cari 70 alasan supaya engkau tidak bersangka buruk. Ayat ini mengelakkan kita dari sangka buruk. Benda kita tak tahu apa-apa, kita tak boleh jump to the conclusion. Ayat ini bawa kita supaya tidak sangka buruk. So, nampak tak dia makin berkembang? Kita boleh membina jambatan daripada ayat ni kepada kehidupan kita. Oh, aku bukan sekadar perlu tidak sangat obses dengan satu benda sehingga tak nampak keburukan dia, atau aku sangat benci kepada satu benda sehingga tak nampak kebaikan dia. Tapi rupanya dari sudut sangka buruk juga termasuk dalam ayat ni. Kan yang terbaru Caprice UEL tentang obses kebaikan. So kita juga Allah nak mengajar kita berkaitan dengan hubungan dengan manusia, jangan mengkultuskan peribadi. Kan? Jangan mengkultuskan peribadi. Contoh tentang UEL. Cuba kita tegur dan tengok apa respon dari netizen. Kita kena belasah, kena kecam. Yang kita sokong adalah kebaikan. Bukan peribadi tu. Sebab peribadi, dia boleh goyah. Peribadi, dia ada hawa. Peribadi, dia ada hasad. Dalam diri kita ni ada macam-macam penyakit yang kita pun tak tahu. Yang kita pun sedang bertarung. Dia juga begitu. So, tolong jangan kultuskan peribadi. Sebab setiap manusia tak maksum. Dia boleh saja bila-bila masa buat salah. So, Allah kata, kalau engkau suka pada dia, tolong jangan anggap dia tak buat salah. Wa asa an tuhibbu syai'a. Boleh jadi bila engkau suka dia, dia akan membawa engkau ke jalan kebinasaan. Banyak ayat ni besar. Ayat ni besar. Tapi kalau dalam konteks sahabat, tentang peperangan. Bayangkan, perang ni hilang nyawa. Perang ni, berperang,
Dia ada dua jalan je. Sama ada kau hidup atau mati. Dan Allah kata, engkau benci kepada sakit dan kematian. Sedangkan itu baik untuk kamu. Mati dan mati syahid. Tak baik ke? Daripada engkau hidup, mati biasa, dengan engkau mati dalam peperangan dan engkau mati syahid, mana lebih baik? Dan siapa yang tahu tentang benda itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an tuhibbu syai'a. Engkau suka kepada kehidupan. Wa huwa syarrul lakum. Sedangkan kehidupan itu nanti makin lama, ada dalam ayat lain dalam surah Hadid, makin kau lama hidup, sedangkan kitab bersama dalam kalangan kamu, hatimu makin keras. Akhirnya dicampakkan ke neraka. Kau nak macam tu ke? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang keempat, ayat ini mengajar kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut penilaian kita, kita takkan tahu dan takkan dapat maklumat yang cukup. Kan kerajaan buat darurat begini, kerajaan buat PKP macam ni, kita tak suka kena kurung kat rumah. Oh rupanya, wa huwa khairul lakum. Kita suka bebas keluar ke sana kemari. Oh rupanya, wa huwa syarrul lakum. So itu antara antara bentuk-bentuk bagaimana kita mencambahkan dari sudut nak memahami certain ayat. Tapi yang penting kena tahu dulu latar belakang ayat ni, tengok ayat sebelum dan tengok ayat selepas dia. Wallahu alam. Okey, ada tak ayat lain? Sebelum kita tutup kita perkongsian ni, pukul berapa dah ni? Atikah, kita sampai pukul berapa ya? Tadi kita mula 10.30 kan? 9 suku, jadi patutnya 10 suku lah. Tapi ni dah 10.30. Oh, dah lebih lah ni. Okey. Tak berapa, So, Ustaz seronok. Untuk conclusion ni macam ni. Saya pun tak nak ambil masa adik-adik berlama-lamaan. Conclusion ni macam ni. Boleh. Oh, ada seorang lagi lah, Miza Atikah. Okey. Untuk kita nak memahami Quran, maksudnya untuk tadabbur Quran ini, dia ada beberapa keperluan. Antaranya nak tak nak kita kena rujuk juga kitab-kitab tafsir. Dan sekarang ni banyak dah kitab tafsir yang diterjemahkan. Bukan sahaja diterjemahkan, ditulis dalam bahasa Melayu. Contoh, kitab tafsir Al-Azhar, Hamka. Kan, Fi Zidalil Quran tu dah terjemahan dalam bahasa Melayu. Tafsir Misbah, Quraisy Shihab. Tafsir Munir. Kalau dahulu tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Yang itu terjemahan, lebih kepada terjemahan. Yang terbaru ni tafsir Munir. Kemudian ada tafsir daripada Syekh Wahbah Zuhaili. Dan setiap kitab tafsir ini dia berbeza. Berbeza dari sudut macam mana? Kecenderungan penulis tu. Latar belakang dia. Kalau fi zilalil Quran, dia lebih kepada apa tindakan haraki, apa tindakan yang kita perlu buat. Tapi kalau tafsir Azhar, yang mengarangnya adalah orang Indonesia. Kan Hamka ni orang Indonesia dan dia orang bahasa, orang sastra. Jadi ayatnya itu ayat yang mendamaikan, ayat yang membuatkan kita berfikir. Lepas tu dia sentuh pula amalan-amalan Nusantara. Kalau Quraisy Shihab pula orang bahasa. Jadi bila orang bahasa ni, ada perkataan-perkataan yang dibincangkan secara detail. Contoh, kutibah. Kenapa Allah sebut kutibah? Kenapa dalam bina majhul, bina pasif? Kenapa dalam bentuk pasif?
kenapa tidak aktif? Kenapa Allah tak kata yaktubullahu alaikum? Allah menulis bagi kamu atau Allah mewajibkan kamu. Kenapa kutiba? Sebab arahannya itu adalah arahan yang tak suka. Jadi Allah tak nak appear dengan image menyuruh sesuatu yang manusia tak suka. Sebab tu Allah gunakan dalam bentuk pasif. Sama macam puasa. Kita suka ke puasa tahan diri? Tak. Benda yang sukar ni Allah gunakan kutiba. Pasif. Telah diwajibkan. Siapa yang wajibkan? Tak perlu tahu siapa yang wajibkan, tapi telah diwajibkan. Tu. Bola ditendang. Siapa yang menendang tak perlu tahu siapa yang tendang. Yang penting bola tu sudah pun ditendang. Begitu cara Allah mold fikiran kita nak menguruskan bagaimana kita nak berfikir. So dengan pembacaan sedikit sebanyak kitab tafsir ni, dia boleh mencetuskan idea baru tentang ayat tu. Nanti next sesi saya nak bawakan satu contoh dalam surah Hajj. Contoh yang sukar untuk kita faham walaupun kita baca berulang kali, melainkan kalau kita faham adat dan budaya masyarakat Arab. Tu next class. Nanti boleh tanya Puan Atikah bila next class, tapi ingatkan saya tentang surah Hajj itu. Contoh dalam surah Hajj yang sangat pelik, contoh itu sukar untuk kita faham, melainkan kalau kita memang mahir, memang orang Arab. Hanya orang Arab saja bila dia baca contoh itu dia akan rasa, well, aku memang kena. Maksudnya memang deep contoh ni. So, terima kasih kerana memberikan ruang dan masa. Terima kasih kerana meminjamkan telinga. Dan kalau ada apa-apa soalan, saya buka lagi 3 minit untuk bertanya. Jika tidak, kita boleh tutup kita punya perbincangan pada malam ini. Ada soalan? Ustaz, saya nak tanya yang tadi lah pasal Ustaz ada soalan Ustaz? Okey. Tak apa, satu-satu ambil nombor dulu. Hadijah dulu, Hadijah. Kejap. Apa yang kitab tafsir tadi je, yang bahasa tu apa tajuk dia? Yang tafsir Misbah. Misbah. Tafsir Misbah karangan Quraisy Shihab. Aku. Terima kasih Ustaz. Ya, sekejap aku tengah Hadi, apa soalanmu Hadi? Okey. Ya Allah, aku tak tutup ni. Orang Sabah kah? Ada member pula tadi. Sabah Ustaz. Samalah kita itu. Oh, iya ke Sabah. Okey. Macam ni Ustaz, mungkin sebab pelajaran, sebab sometimes kadang-kadang kita punya rutin harian dengan assignment apa semua, kadang-kadang kita terlupa tau nak buka Quran, tadabbur. Dia macam sometimes kita, yalah kadang-kadang lepas kita sekadar baca-baca macam tu, baca-baca okey, macam sekadar nak menyedapkan hati, oh alhamdulillah hari ni aku dah baca Quran, macam tu, aku dah baca Quran dah. Tapi sometimes kita tak baca pun terjemahan ke tafsir apa semua. Tadabbur ni pun kadang-kadang nasib alhamdulillah ada kelas tadabbur, kalau tak kita tak tahu bila lagi nak tadabbur, bila lagi nak buka tafsir, bila nak buka YouTube nak cari kelas-kelas macam ni kan. So jadi macam Ustaz punya macam saranan, pandangan, cadangan bagaimana macam kita sebagai pelajar ni paling tidak pun adanya sesuatu yang kata orang macam inisiatif untuk kita macam cakap, untuk kita sentiasa istiqamah benda ni istiqamah, dan juga bagaimana kita nak menjadikannya sebagai satu rutin. Bila kita rasa kita tak tadabbur, masih rasa macam kita rasa macam ada kurang lah, sebab kita punya mentality Malaysia ni, kita diajar kita baca khatam, baca khatam. Dia tak ada lagi satu macam
ada satu macam apa kata orang, macam mentaliti yang mengatakan tak penting khatam ni, tapi yang penting kau faham, kau tadabbur. Tapi kita diajar daripada kecil, yang penting kau khatam. Dia akan tanya berapa kali kau khatam, berapa kali dah khatam dalam satu bulan. So jadi macam mana saranan cara Ustaz supaya kita sentuh benda ni, senang cakap istiqamah lah macam tu. Wallahualam. Okey. Saya punya pendekatan kita jangan kejar kuantiti berapa banyak, tetapi kita kejar kualiti. Contohnya, tadi Adibah dia suka ayat dalam surah Ar-Rahman. Apa kata kalau dia melazimi baca surah Ar-Rahman setiap hari? Lazimi je baca surah Ar-Rahman. Mana sempat je baca 2 ayat. Yang penting kita ulang baca surah Ar-Rahman sebanyak mungkin kita mampu. Contoh Hairul tadi, surah Baqarah. Nasib engkau lah surah Baqarah lah, engkau kena ulang. Tapi cuba kita ambil satu surah yang kita rasa kita perlu, yang kita rasa kita boleh komit terhadap surah tu, yang kita boleh baca bila-bila masa, kan? On the way nak pergi kelas. Sebab biasanya nak pergi kelas ni sama ada naik motor, jalan dengan member, borak-borak. Tu yang kita lupa nak baca sesuatu daripada Quran. Tapi pilih satu surah yang mungkin kita baru nak hafal ataupun dah hafal, dah biasa baca, dan cuba kita dalami surah tu. Sebab yakinilah, mana-mana saja ayat Quran, dia pasti akan ada panduan. Pasti. Mana-mana ayat Quran, dia pasti akan ada panduan. Dan panduan tu relate dengan kita. Dia takkan ada satu ayat yang kita baca, tak ada kaitan dengan aku ni orang lain. Tak ada. Bila kita rasa macam tu, kita belum faham lah tu. Walaupun pada dasarnya, contoh surah Jumaah. Ayat tu jelas Allah berfirman dan sebut tentang Bani Israel. Kan? Masalul ladzina hummilut Taurah, perbandingan bagi orang-orang yang mendukung kitab Taurat, kamasalil himari yahmilu asfara, seperti keldai yang menanggung buku-buku. Kita tak tanggung Taurat. Tapi perasan tak Allah sebut mula-mula masal. Contoh orang yang tanggung Taurat seperti keldai menanggung buku. Boleh je tukar Taurat bagi Quran. Contoh orang yang tanggung Quran seperti keldai menanggung buku. Walaupun dalam teks sebut tentang Bani Israel, tentang Taurat, basically dia panduan untuk kita. Sindiran tajam untuk orang yang diberi Quran. Tapi dia hanya tahu pikul je. Sama macam keldai. Malah Allah kata kamasalil himar. Kamasalil himar ni maksudnya apa? Contoh keldai ni, sebenarnya keldai itu lebih baik daripada orang ni. Allah kata, kamasalil himari yahmil asfara tu, kalau kita letak dalam ayat panjang, aku nak bagi perbandingan dengan keldai, tapi sebenarnya keldai ni jauh lebih baik daripada kedudukan orang ni. Satu Allah guna masal. Tu seperti, masal pun seperti. Aku nak bagi contoh keldai, tapi sebenarnya keldai ni lebih baik daripada orang tu. Tapi yang paling dekat keldai kot. Kalau kita fahamlah Quran macam tu. So, ambil satu surah dan kita cuba baca terjemahan berulang kali. Bukan kejar kuantiti. Berapa banyak aku dapat, tak. Kualiti. So, dengan satu surah ni, bila kita cukup faham, cukup hafal dan faham tentang surah tu, percayalah, setiap tindak tanduk kita akan dengar bisikan-bisikan panduan hasil daripada surah ni.
Contoh, ada satu ayat yang saya berulang kali suka sangat baca ayat tu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam surah Insan. Sesungguhnya kami bagi makan ini kerana nak melihat wajah Allah. Kami tak perlu balasan dan kami tak perlu ucapan terima kasih. Adik-adik pernah sedekah makanan? Pernah belanja member? Bila belanja member, niat kita apa? Oh, hari ni aku bantu dia, esok dia bantu aku balik. Kan? Tapi rupanya ayat itu bagi kita satu motivasi baru. Memperkenalkan kepada kita satu motivasi baru. Aku belanja member aku ni sebab aku nak melihat Allah di syurga nanti. Lain. Kalau begitulah kita punya target, lain. Kita akan rasa lain. Aku bagi engkau ni, so aku nak melihat Allah. Kau balas ke, kau tak balas ke, nasib engkau lah. Aku nak tengok Allah. Aku nak masuk syurga. Lain. So, bila kita buat begitu dan member tu lupa daratan, tak kenal, tak kawan, ada kita terasa ke rasa rugi? Tak. Sebab kita nak melihat wajah Allah. Kita tak perlu pun dia balas. Tak perlu hatta ucapan terima kasih. So, bentuk macam itulah. Saya next nanti cuba nanti kongsikan pula surah apa yang kita suka baca. Tadi ayat. Ni satu surah yang kita boleh ulang baca, yang kita boleh memaknainya. Kalau boleh setiap perkataan satu-satu, itu mungkin lagi 10-20 tahun nanti akan tercapai. Tapi yang penting ambil satu surah, mana-mana surah, kita lazimi baca ulang banyak kali. Sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap kita kenal dia macam dia sahabat kita. Sebab nanti kesan dia apa? Kesan dia adalah bila kita kenal surah itu sebagai sahabat, maka surah itu akan jadikan kita sahabat. Surah itu akan tampil depan Allah di mahsyar nanti. Akan tampil depan Allah dan dia kata dengan Allah, ya Allah, ini sahabat aku. Tolong hisap dia dengan ringan. Surah itu yang akan tampil depan Allah. So, pilih satu surah jadikan sahabat. Boleh adik? Nah, jangan fikirkan 114 surah. Satu surah aja. Qul huwallah ke? 3 ayat dia Ustaz, Qul huwallah. Tapi kalau faham tentang Qul huwallah, kita boleh terduduk membaca Qul huwallah tu dengan alam ni tak nampak apa dah. Tu. The power of Qul huwallahu ahad. Hatta Bilal hanya mampu sebut ahad. 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 Mana ada ayat lain yang ada sebut ahad kat ujung? Basically dia nak baca Qul huwallahu ahad. Tapi kerana batu besar dah himpit, ahadun. Ahad. Ahad. Dahsyat. Dahsyat. So, pick mana-mana surah dan dapatkan tafsirnya. Dan sebab bila kita fokus kepada satu surah, kita akan usahakan untuk dapatkan sebanyak mungkin rujukan berkaitan dengan surah itu. Maka kerja akan menjadi lebih mudah. So, bila dah habis satu surah, kita rasa dah okey surah ni, next surah pula, tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Sudah-sudah, seluruh juzuk 30 aku dah settle lah. Okey, juzuk 29 pula. Juzuk 28 pula. Best. Quran best. Tapi lebih best bagaimana bila kita baca
terutamanya kita baca dalam solat, setiap ayat kita baca tu, kita macam tak boleh pergi ayat seterusnya selagi kita tak benar-benar berhenti dan jejak balik ayat tu. Itu another level lah, another level. So terima kasih kerana memberikan perhatian. Saya Muhammad Nazri Mustaqib, Imam Masjid Negara. Selamat berkenalan dan kita akan jumpa lagi next siri insya-Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz, jazakallah khair atas perkongsian ilmunya. Terima kasih.